Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi, Cikgu. Sihat tak semua? Sihat. Okey tak belajar online? Susah lah cikgu. Susah. Tak apa, we go through this together. Okay. Okey. So, hari ni saya nak explain topik tentang pengurusan disiplin bilik darjah by model modifikasi tingkah laku BF Skinner ataupun behaviorism. Okey, mari kita tengok apa itu definisi untuk pengurusan disiplin bilik darjah. Okey, kat sini kita akan tahu definisi, konsep dan seterusnya. Okey. Definisi pengurusan bilik darjah ini melalui modifikasi Skinner ialah modifikasi tingkah laku yang merujuk kepada langkah yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku melalui peneguhan yang berkala. Pembentukan tingkah laku boleh dilakukan dengan memberikan peneguhan yang berkala setiap kali selepas sesuatu tingkah laku yang diingini ditunjukkan. Kat sini kita boleh simpulkan yang model modifikasi by BF Skinner ni dia dalam aspek tingkah laku kita ataupun kita punya efek tu pada kita punya tingkah laku dan tingkah laku tu dia dilakukan dalam bentuk yang berkala. Maksudnya dia tidak dilakukan dalam bentuk yang serentak ataupun dalam bentuk yang lain-lain. Okey, apa itu konsep untuk behaviorism? Okey, kat sini konsep yang digunakan untuk BF Skinner itu ia melibatkan prinsip yang melibatkan elemen-elemen luar untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Elemen-elemen luar seperti penugahan positif dan negatif yang dilaksanakan ke atas sesuatu pelajar. Okey, untuk penugahan positif dan negatif nanti saya akan explain lagi lanjut. Kat sini kita boleh tengok konsep dia adalah seperti yang saya beritahu tadi, iaitu peneguhan melalui tingkah laku kita, behaviorism kita, tindak balas kita dengan melalui tingkah laku. Okey, kita tengok pula penekanan tentang konsep yang digunakan. Okey, apa itu peneguhan secara positif? Peneguhan secara positif ni adalah ganjaran apabila melaksanakan tindakan dan juga peneguhan secara negatif ialah tindakan mengelakkan perkara yang diingini. Untuk peneguhan secara positif, kita encourage, maksudnya kita encourage pelajar untuk buat benda tu lagi dan lagi. Kita bagi dorongan untuk mengekalkan tingkah laku itu. Maksudnya kita bagi tingkah laku, maksudnya kita meneguhkan melalui cara yang positif agar tingkah laku pelajar itu sentiasa dilakukan. Maksudnya tingkah laku pelajar tu melalui aspek yang baik, bukan negatif. Penegahan secara negatif, tindakan untuk mengelakkan perkara yang tadi ini. Contoh perkara tadi ini kalau tingkah laku seperti membuli, maksudnya kita menegahkan perkara tersebut untuk berlaku dalam masa yang akan datang. Okey, seterusnya kita akan tengok pula pendekatan. Kekuatan dulu. Okey, kat sini siapa nak baca untuk kekuatan? Saya. Aduh. Okey, Faina. Faina boleh baca? Baca je Cikgu. Baca je. Baca je. Nanti kalau faham boleh explain sikit-sikit. Okey. Jadi kekuatan yang pertama untuk model BF Skinner, yang pertama mendesak guru menjadi lebih sedar serta peka tentang apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Yang kedua, guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian masalah disiplin dalam bilik darjah. Yang ketiga, peneguhan senang digunakan dan mendapat hasil yang pantas. Okey, betul tu. Jadi Cikgu, kalau saya nak tengok tanya dekat sini.
Okey, boleh Nadira, silakan. Tekal tu, apa maksud tekal? Tekal tu masuk Uh, mana? Saya tahu. Tekal ni, Saya tahu. Sekejap. Sebab hari awak tu sebelum masuk kelas doktor pula. Cikgu suruh bacakan slide ni dulu. Cikgu suruh baca Farina. buku. Jadi saya tak faham maksud Nadira tak tekal baca. ni. Saya dah baca dulu. Jadi tekal ni saya baru tahu jugalah maksud dia. Maksud dia tidak berubah-ubah keadaannya. Maksud dia Nadira tekal tu. Tetap, Oh. sesuatu yang tetap tu maksud tekal. Okey, terima kasih Farina. Sama-sama. Terima kasih Farina. Jadi kat sini kat mana yang tak faham lagi? Boleh tanya. Ke semua dah faham? Dah, saya dah faham. Tak tahulah Tampaknya Ili, dah Hajar faham tak? Entah Hajar ni diam je. Saya faham. Okey. Untuk slide seterusnya, kita akan tengok pula tentang Cikgu dengar. Alamak, Ili. Cikgu Ili hilang. tentang Ili hilang. Kalau saya nak baca boleh tak cikgu? Tentang kelemahan. Okey, siapa nak baca? Nadira. Saya. Okey, boleh. Silakan Nadira. Yang pertama, kurang berkesan kepada pelajar yang lebih dewasa atau pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku yang serius. Yang kedua, kurang berkesan untuk mengurangkan masalah tingkah laku kerana prinsip dalam model modifikasi tingkah laku tidak merangkumi cara-cara pencegahan masalah tingkah laku. Dan yang terakhir, mengakibatkan motif murid bertukar kepada mendapat ganjaran daripada unsur memperoleh pembelajaran untuk jangka masa yang panjang. Okey, terima kasih Nadira. Okey, untuk kelemahan ni, kalau kita tengok pertama sekali iaitu dia kurang berkesan untuk pelajar yang lebih dewasa. Kenapa? Sebab kita bila dalam sesetengah pelajar, bukan setengah, semua pelajar, bila di alam dewasa mereka lebih cenderung untuk bertindak mengikut diri sendiri dan mereka lebih cenderung untuk menjadi ganas. Bukan ganas, maksudnya Tak dengar cakap? Sebab dia tak dah ada besar. cakap. Dia dah dewasa. Dia dah besar. Kalau dia dah macam dewasa. kalau macam budak-budak tu senang dengar cakap. Kan cikgu betul Ya, ke? betul. Jadi disebab itulah kelemahan untuk behaviorism ni kita tak boleh apply untuk semua tahap pelajar. Maksudnya dia lebih menekankan kepada pelajar dalam golongan kanak-kanak lagi yang berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, dan kalau kita tengok yang kedua sekali, kelemahan untuk behaviorism juga mengakibatkan motif murid bertukar mendapat ganjaran daripada unsur pembelajaran untuk jangka masa yang panjang. Maksudnya murid lebih cenderung untuk melakukan sesuatu perkara itu disebabkan ganjaran itu sendiri, bukan disebabkan oleh Betul-betul nak berubah. bukan sebab dia nak belajar, disebab nak dapat pengajaran. Jadi input untuk belajar tu tak berapa kuat. Oh, Jadi okey tak tu? jadi dia belajar tu sebab dia nak dapat kelebihan, benefit. Betul Tak Farina. ikhlas lah Farina belajar. Dia just nak ganjaran je. Maknanya bukan dia nak betul ilmu tu. Betul. Ili okey tak tu? Cikgu, Ya. maaf cikgu ada masalah internet. Cikgu saya nak tanya. Boleh. Kalau untuk pelajar yang ada masalah yang macam nak ganjaran. Cikgu macam cikgu nak ambil tindakan untuk dia orang? Oh, maksudnya macam mana nak atasi pelajar yang hanya nakkan ganjaran bukan untuk terima input pembelajaran tu? Okey, Ili loading lagi di situ. Okey, bagi saya untuk sebab tu dalam konsep kita tengok tadi, dalam konsep behaviorism BF Skinner ni dia dah mention kita akan buat secara berkala. Maksudnya kita tak buat Berterusan. dalam jangka masa yang panjang. Sebab tu kalau ya betul, berterusan. Jadi
kalau untuk buat satu ganjaran kan, macam contoh mungkin guru tersebut boleh buat dalam setiap kali exam checker berapa bulan, setiap kali bulan sekali. Maksudnya berkala lah, tapi dia benda tu berterusan tapi bukan yang maksudnya dalam jangka masa pendek. Tempoh tu suatu ganjaran tu bukan satu masa yang pendek. Dia satu masa yang panjang. Jadi tak adalah maksudnya kita punya pelajar punya mindset ni untuk dapat ganjaran je belajar, sebab dia orang pun tak boleh nak tentukan bila kita nak bagi ganjaran tu. Faham tak? Jelas tak? Faham. Faham cikgu? Jelas. Okey, terima kasih. Saya rasa macam ada contoh. Salah satu contoh dia macam kalau murid tu berperangai elok selama sebulan, jadi nanti akhir bulan tu cikgu tu macam suruh dia naik pentas untuk terima kelakuan baik. Maksudnya dia nilai tu dalam 1 bulan saja. Betul Haja. Pandailah Hajar ni. Hajar, jom study Saya sama-sama. pandai. Cikgu saya nak tanya. Okey, lagi? Saya banyak tanya ke cikgu? Tak apa. Sebab awak suka tanya, tak apa. Yang ni kita belajar pasal behaviorism kan? Adakah peneguhan positif dengan negatif ni hanya ada pada behaviorism sahaja? Tak ada dekat cognitivism ke, tak ada dekat mana-mana teori yang lain? Adakah dalam behaviorism sahaja ada peneguhan positif dengan negatif ni? Setakat ni teori untuk yang melibatkan penekanan positif dan negatif hanya melibatkan teori daripada Behav Skinner. Teori yang dia sahaja yang kaji. Teori yang Behaviorism doktor? Ya, tentang behaviorism sahaja yang melibatkan positif dan juga negatif side. Okay. Okay. Terima kasih Macam cikgu. tak? Okay. Faham. Okay, seterusnya. Okay, untuk pendekatan bagaimana kita nak apply benda ni. Macam contoh. Siapa nak baca? Ili nak baca ke? Kili lah cikgu. Ili hilang tu. Ni lah masalah belajar online cikgu. Kejap-kejap hilang. Ili tu guna data tu. Alah, Sebab tu dia kesian. hilang. Saya guna wifi tu yang steady je. Tak apa, Ili boleh baca tak? Boleh cikgu. Okay, boleh. Silakan Ili. Farina cakap banyak lah Farina. Betul. Maaf lah ada masalah internet kat sini. Tak apa. Betul tau Okey, bagi Hajar. pendekatan behaviorism di dalam bilik darjah. Ili okey tak tu? Pertama, merakamkan penghargaan. Kedua, pujian. Ketiga, ganjaran seperti token ekonomi, reverse psychology dan yang terakhir hadiah. Okey, untuk merakamkan penghargaan macam yang Hajar bagi contoh tadi. Naik pentas tu. Naik pentas tu. Pujian ni Anugerah setiap bulan tu. ya betul. Dan pujian ni selalunya melibatkan kelakuan dalam bilik darjah lah. Contoh kalau orang tu buat kerja cepat ke, lepas tu bolehlah bagi pujian itu. Untuk ganjaran ni selalunya sesetengah guru kelas dia buat ganjaran tentang siapa datang awal, okey dapat token. Lepas tu kumpul token tu. Kalau siapa paling banyak token, dapatlah ganjaran dia. Dan hadiah ni melibatkan tentang sama macam penghargaan lah. Okey, ada soalan ke kat sini? Cikgu saya nak tanya. Okey, tanya. Contoh cikgu bagi hadiah macam bagi ganjaran dekat seorang budak ni sebab budak ni berkelakuan baik. Tapi kalau cikgu ni bagi ganjaran, maksudnya anak murid ni anak murid kesayangan saya, so saya nak bagi hadiah. Adakah sama atau benda tu berlainan?
kat sini kalau kita tengok situasi dia, kalau anak murid kesayangan baru boleh dapat hadiah macam tu. Maksudnya Pilih kasih. Tu more pilih kasih lah. Tu sebenarnya tak ada, mungkin tak ada juga perubahan dibuat tu. behavior pun kan cikgu? Betul-betul. Tak ada. Sebab dia melibatkan perasaan orang tu, bukan sebab tingkah laku seseorang tu. Macam tu. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok pula tentang Cikgu, alamak. Cikgu. Cuba patah balik kejap. okey. Slide tadi. Baca balik kerja cikgu. Cikgu Cikgu reverse. saya nak tanya. Siapa nak tanya dulu? Sama soalan. Reverse psychology tu macam mana? Sama-sama pun nak tanya. Saya nak bagi contoh. Reverse psychology ni okey. macam, contohlah. Bising lah. Reverse psychology ni macam contohlah. Pelajar ni malas belajar. Lepas tu cikgu tu guna reverse psychology. Cakap, kalau awak jawab, contohlah ada test, then cikgu tu cakap, kalau awak dapat markah macam ni untuk test ni, cikgu bagi awak hadiah. Macam tu ke cikgu reverse psychology? Ke tak? Betul. Dia Sebab nak galakkan student tu untuk belajar. Macam tu ya, betul. Macam tu. Pandai lah awak ni. Karina ni pandai lah. Dari Ya. awal. Tapi ada cakap saya banyak cakap. Tak apa. Banyak bercakap asalkan berilmu. Betul. Okey. Saya suka. Okey, seterusnya. Okey. Kita akan tengok aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, kat sini saya nak Hajar yang bercakap boleh? Sebab Hajar diam je. Pukul Hajar. Okey, boleh cikgu. Boleh tu. Boleh. Orang lain sila mute. Nanti bergema. Okey. Aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran menganalisa tingkah laku para pelajar. Okey, antara tingkah laku para pelajar, yang pertama, pelajar membuat bising di dalam kelas. Yang kedua, pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah. Okey, guru tu memikirkan tingkah laku yang diingini. Okey, yang lain, antara tingkah laku yang lain, pelajar lebih cenderung untuk mendiamkan diri ketika proses pengajaran dan pembelajaran, dan guru juga menyenaraikan tingkah laku yang memerlukan perhatian khusus. Okey, seperti sebelum ni cikgu kan ada suruh macam buat belajar dulu sendiri, macam baca apa-apa yang patut pasal subjek ni, tajuk ni. So saya ada buat sikit research, saya ada baca sikit macam baca yang pertama, macam pelajar membuat bising dalam kelas dengan pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah. Okey, seperti yang cikgu cakap awal-awal tadi, bagi mempengaruhi tingkah laku pelajar ni, kita jalankan dua jenis peneguhan, iaitu peneguhan positif dengan peneguhan negatif. Okey, kalau peneguhan positif ni dilakukan apabila pelajar ni diberikan ganjaran ataupun hadiah. Seperti dia dapat pujian. Contoh kalau murid tu dia bertingkah laku yang baik, seperti tak buat bising, melakukan kerja rumah dan menyiapkan tugasan tepat masanya, guru tu akan berikan hadiah kepada dia. Itu peneguhan positif. Kalau peneguhan negatif pula, guru ni dia akan berikan hukuman sekiranya pelajar melanggar peraturan. Seperti contoh dia baca komik dalam kelas. So guru tu akan rampas komik tu untuk harapan murid tu dia fokus balik dengan pengajaran yang diajarkan oleh cikgu tu. Dan seperti yang lain juga, kalau dalam selain peneguhan positif dengan peneguhan negatif ni, ada juga denda. Denda ni dia berbeza dengan peneguhan, sebab peneguhan ni dia merupakan tindakan untuk menghukum tingkah laku yang salah atau tidak diingini. Manakala kalau denda pula dia merupakan tindakan yang diambil untuk mengurangkan
tingkah laku yang tidak diingini. Itulah yang saya faham. Betul. Semua betul. Tak ada yang salah. Mantap. Oh, amazing. Cikgu, saya nak tanya. Okey. Bagi cikgu kan, saya minta pendapat cikgu ni. Bagi cikgu, behaviorism ni banyak kepada kelemahan ke kekuatan? Bagi saya, pada pendapat saya lah, rasanya dia banyak kepada kekuatan lah, sebab tingkah laku ni memang tentang pelajar tu sendiri. Maksudnya contohlah kalau kita ada 30 pelajar dalam satu kelas, 30 pelajar tu masing-masing ada tingkah laku yang berbeza. Jadi kalau tanpa teori behaviorism ni, mungkin guru tersebut tak boleh pun nak handle students tu, tak boleh pun nak encourage students tu untuk belajar. Jadi boleh nampak kat situ dia macam banyak bagi kekuatan lah, sebab dia boleh kita boleh apply semua dalam bilik darjah. Saya setuju dengan pendapat cikgu. Ya. Cikgu, saya lupa nak cakap pasal yang pelajar lebih cenderung untuk mendiamkan diri tu. Ya, kena Tertinggal, belajar. Kawan-kawan nak dengar tak? Nak, Boleh lah. teruskan. Nadira ni tak semangat pun. Okey. Kalau pelajar lebih cenderung untuk mendiamkan diri ketika proses pengajaran dan pembelajaran, dia macam menyenaraikan tingkah laku yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh di atas, contoh dia pelajar yang memerlukan perhatian khusus ni macam pelajar pasif. Pelajar pasif ni dia seorang pelajar yang macam dia tak nak melibatkan diri dalam aktiviti atau sesi perbincangan yang diadakan. Sebab dia rasa macam kalau dia ikut pembelajaran tu, dia macam tak dapat nak, apa orang panggil, catch up. Jadi pelajar macam ni lebih cenderung untuk belajar sendirilah, cikgu. Maksudnya dia tak suka kerja yang berkumpulan, dia suka buat kerja sendiri. Farina. Oh. Ya ke cikgu? Betul ke Nadira cakap tu? Apa? Nadira cakap apa? Nadira cakap tak berpendirian. Uish. Bagi saya dia bukan tak berpendirian, tapi kebiasaannya sesetengah pelajar ni dia macam suka menonjolkan diri, dan juga ada pelajar yang macam dia lebih suka untuk mendiamkan diri, sebab kadang-kadang dia orang rasa kalau aku jawab soalan ni kalau salah macam mana, so dia orang takut untuk bersuara. Takut sebab tu dia takut bersuara. Saya setuju dengan Hajar. Kiranya dia takut orang judge dia Betul-betul. Sebab certain student ada self confidence yang tak kukuh lah. Macam Hajar memang kukuh. Kan yang Ili kedekan kawan dia dah lah tak connect dah tadi. Ili ni line lambat pun sempat buat lawak kan cikgu? kerja dia bahan orang je. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya dah prepare soalan. Oh. Dan nanti boleh jawab untuk kukuhkan lagi pengetahuan awak semua. Okey cikgu. Cikgu, soalan susah tak? Cikgu. Berapa soalan? Senang je. Apa yang kita belajar, dalam itulah soalannya. 10 soalan lah cikgu buat. Oh. Betul. Ya ke cikgu buat? Okay, bye-bye. Cikgu. Have a good day. Bye-bye cikgu, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Habis saya kurang kamera je cikgu sangat.